Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih lagi dengan bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, hari ini macam mana apa yang kita nak tengok adalah bagaimana kita nak melukis graf sinus, kosinus dan tangen. Okey. Graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Jadi kita nak tengoklah bentuk graf untuk sin, cos dan tangen. Okey, kita tengok dulu. Okey, ini bentuk graf untuk sinus. Okey. Y sama dengan sin X ini, Y sama dengan sin X adalah dia punya persamaan. Okey. Jadi sekarang ni untuk topik ni, bila kita tengok saja bentuk graf, kita dah boleh tentukan dah yang mana graf sin, yang mana graf tan, yang mana graf cos. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak tentukan tu? Kita kena tahu dulu ciri-ciri graf sin ni apa dia. Okey, ciri-ciri graf sin dia. Yang pertama sekali dia kata kat sini, nilai maksimum sama dengan 1 apabila X sama dengan 90 darjah. Okey, so sekarang ni bila kita tengok dekat graf tu, kita tahu okey. Ini kita tengok ni puncak ni yang maksimum lah kita panggil kat sini. Okey, maksimum bila dia kata 1 bila X kita 90 darjah. Itu nilai maksimum sebab dia berada di belah positif. Okey, sekarang ni kita tengok pula nilai minimum dia sama dengan negatif 1 apabila X sama dengan 270 darjah. Okey, mana dia negatif 1? Okey, di sini negatif 1 kan? Okey, di sini negatif 1 apabila X kita 270 darjah. Okey, so itu dia punya nilai minimum. Okey, dan lagi untuk graf sin ni dia memintas paksi X pada X sama dengan 0, 180 darjah dan 360 darjah. Okey, kalau kita tengok dekat graf kita tu, okey, tengok dia lalu dekat paksi X dekat nilai berapa? X sama dengan 0, X sama dengan 180 darjah, X sama dengan 360 darjah. Betul tak? Sini. Okey. Dan memintas paksi X pada Y sama dengan 0. Okey, mana dia Y sama dengan 0 kita tu? Okey, ni kat sinilah. Ni di sini Y sama dengan 0. Jadi graf sin X ni dia punya nilai maksimum dia mesti 1, nilai minimum dia mesti negatif 1, okey. Dan dia punya graf dia kalau kita tengok, dia akan memintas pada X sama dengan 0, 180 darjah dan 360 darjah. Okey, kemudian kita tengok pula graf cos. Graf kosinus, okey. Graf kosinus dia punya persamaan dia Y sama dengan cos X. Okey, ini persamaan dia. Okey. Jadi sekarang ni yang kita nampak sekarang ni ini adalah bentuk graf kosinus lah. Okey, dia berbeza sikit pada graf sin tadi, betul tak? Okey, apa ciri-ciri dia? Okey, sama juga nilai maksimum dia masih lagi 1. Tapi apabila X sama dengan 0 dan 360 darjah. Okey, so kalau kita tengok dekat graf kita, okey, ni nilai maksimum lah 1, betul tak? Nilai maksimum 1 kat sini, X kita 0 darjah. Kemudian ini lagi satu nilai maksimum kita, nilai X kita adalah 360 darjah. Okey, kemudian tengok pula nilai minimum. Nilai minimum adalah negatif 1, X sama dengan 180 darjah. Okey, ini nilai minimum kita, negatif 1. Kita tengok. Okey, kita tengok dia sampai mana? Sini kan, betul tak? Okey, ini adalah 180 darjah. X 180 darjah, Y negatif 1, itu adalah nilai minimumnya. Dan dia memintas paksi X pada X sama dengan 90 darjah dan 270 darjah. Okey, kat mana tu? X 90 darjah. Okey, ni tengok garis graf ni dia lalu kat mana? Kat X 90 darjah.
dengan dekat X 270 darjah. Okey, X 90 darjah dan X 270 darjah. Tu yang dia kata memintas paksi X tu. Kemudian dia memintas pada paksi Y. Paksi Y pada Y sama dengan 1. Okey, mana Y sama dengan 1? Okey, Y sama dengan 1. Betul lah, dia lalu kat sini. Ini paksi Y kita. Okey, ini paksi Y. Dia lalu pada paksi Y. Y sama dengan 1. Ini bentuk graf tangent. Okey, bentuk graf tangent, persamaan dia Y sama dengan tangent X. Tengok bentuk graf dia memang berbeza daripada sin dengan cos tadi. Okey, dia tak ada puncak. Kalau kita tengok dekat sini, dekat graf tangent ni dia tak ada puncak. Okey, sekarang ni apa ciri-ciri graf tangent? Nilai maksimum sama dengan infinity. Infinity ni maksudnya nilai dia tak tertakrif lah. Kita tak tahu nilai dia terlalu banyak. Kalau kita tengok dekat graf ni pun, kita boleh tengok lah. Okey, graf ni graf dia boleh sampai ke atas sini. Ini yang kita kata infinity. Dia boleh sampai ke atas sana. Nilai dia kita tak boleh tentukan berapa. Nilai yang tetap. Okey. Okey, jadi nilai minimum pun sama juga. Infinity juga nilai minimum dia. Infinity tetapi negatif infinity. Yalah, kalau kita tengok dekat graf ni, betul tak? Negatif infinity. Graf dia nilai minimum ni bawah kan, yang di bawah graf ni lah. Negatif. Nilai dia negatif infinity, tidak tertakrif. Okey, dan graf dia memintas paksi X kat mana? X sama dengan 0, X sama dengan 180 darjah, X sama dengan 360 darjah. Tengoklah dekat graf ni, betul ke tak betul? Okey, tengok graf dia lalu dekat 360 darjah. Graf dia lalu dekat 180 darjah dengan 0 darjah. Pada paksi Y. Okey, paksi X, paksi X pada paksi X, sorry ya. Okey, pada paksi Y pula. Okey, paksi Y dia lalu dekat mana? Dekat Y sama dengan Y sama dengan 0. Okey, mana Y sama dengan 0 kita? Okey, tengoklah. Okey, ni paksi Y. Okey, ni Y sama dengan 0 di sini. Okey. Nilai tan 90 darjah. Okey, ni ada maklumat kat sini dia bagi. Tan 90 darjah dan tan 270 darjah adalah tidak tertakrif. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, dekat graf ni ada nilai garis graf pada 90 darjah dengan 270 darjah. Tak ada. So kita kata tan 90 darjah dan tan 270 darjah tidak tertakrif. Kalau kita ambil kalkulator pun, kita tekan, kita tak dapat jawapan untuk tan 90 darjah dan tan 270 darjah. Okey, sekarang kita nak tengok kesan perubahan pemala A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri. Okey, ini persamaan dia Y sama dengan A sin BX tambah C, Y sama dengan A cos BX tambah C, dan Y sama dengan A tan BX tambah C. Okey, sebelum tu kita kena kenal pasti dulu macam mana kita nak tentukan amplitude yang pada graf, garis keseimbangan dan juga tempoh. Ini adalah graf trigonometri lah. Okey. First sekali kita tengok garis keseimbangan. Okey. Yang mana adalah garis keseimbangan? Okey, garis keseimbangan ini adalah garis yang berwarna hitam ni. Itu adalah garis keseimbangan. Okey, seterusnya kita nak tentukan amplitude. Okey, amplitude dia daripada mana sampai ke mana? Kalau kita tengok kat sini, okey, daripada garis keseimbangan hingga ke puncak ini adalah amplitude. Okey, tak kira lah sama ya, nilai dia akan jadi sama. Okey, kalau amplitude di sini 2, sini pun adalah 2. Untuk graf yang samalah. Okey. Seterusnya kita nak tengok apa pula tempoh. Macam mana nak tengok tentukan tempoh? Okey, tempoh ini kita tentukan daripada satu putaran lengkap, kita panggil ni daripada sini ke sini, ini satu putaran lengkap.
So ini adalah kita punya tempoh. Okey, ni jarak daripada sini ke sini adalah tempoh. Okey, selain itu, amplitude juga kita boleh tentukan menggunakan formula. Apa formula dia? Nilai maksimum tolak nilai minimum perkan dengan 2. Okey. Selain daripada kita tengok dekat graf, kita juga boleh guna formula untuk tentukan amplitude. Okey, seterusnya. Okey, sekarang kita tengok apa yang berlaku pada apabila pemalar A, B dan C bagi graf fungsi. A, B dan C bagi graf fungsi. Iaitu Y sama dengan sin BX, Y sama dengan A cos BX tambah C dan Y sama dengan A tan BX tambah C. Okey, ni cikgu buat dalam bentuk graf. Okey, untuk ketiga-tiga graf. Okey, yang pertama sekali apabila kita tengok A lebih besar daripada kosong, B lebih besar daripada kosong. Maksud dia kat sini nilai A, B dia mestilah positif lah. Okay, first kita tengok apabila nilai A berubah. Okay, A ni sama dengan amplitude. A adalah amplitude. Okay, bila A berubah untuk graf sin dengan graf cos, nilai maksimum dengan minimum dia turut berubah. Okay, itu untuk graf sin dengan cos. Kalau tan pula, lengkungan graf akan berubah. Dan untuk graf tan dia tak ada amplitude. Kalau kita tengok balik graf tan tadi, mana dia ada macam puncak tu kan. So maksudnya dia tak ada amplitude dah tu. Okay, kemudian kalau nilai B berubah. Okay, bila B berubah, tempoh yang berubah. Contoh, kalau B bertambah, graf akan menjadi mampat mengufuk dan tempoh dia akan berkurang. Okay, mengufuk ni maksudnya dari part CX lah. Okay, untuk kira sinus dengan kosinus bagi tempoh untuk sin dengan cos, formula dia 360 darjah per dengan B. Untuk kira tempoh bagi tangent 180 darjah per B. Okey, last sekali nilai C. Kalau C berubah, kedudukan graf pun akan berubah. Okey, kalau C kita lebih besar daripada kosong, apa yang berlaku? Graf akan berganjak C unit menegak ke atas paksi X. Okey, kalau C kurang daripada kosong, graf beranjak C unit menegak ke bawah paksi X. Okey, maksud dia kat sini, kalaulah kata nilai C kita sama dengan 1, graf tu akan naik ke atas paksi X sebanyak 1. Okey, kalau C kita sama dengan negatif 1, contoh graf tu akan naik ke bawah. Okey, beranjak ke bawah sebanyak 1 juga. Bawah pada paksi X. Sekali lagi kita tengok contoh, kita lebih faham lah. Bila kita tengok contoh, kita akan lebih faham.